Universiti Malaysia Kelantan, mengambil kursus pengajian warisan, dan bersama rakan saya, kenalkan diri. Nama saya Hidayah Siti binti Muhammad Nazri. Ambil kursus apa sekali? Puan, memandangkan sebab kami dah tahu sedikit tentang Puan semalam, boleh kami terus pada soalan yang sebenar boleh? Teruskan. Okey, soalan pertama kami nak tanya macam bila Puan berminat dalam bidang sastra ni dan bilakah Puan mula serius dalam bidang penulisan novel dan cerpen seumpama ni? Okey. Saya mula menulis masa sekolah lagi sebenarnya. Dari form 1 sampai form 6 dengan Cikgu Suyana tu. Jadi saya memang menulis dan hantar cerpen ke DBP masa sekolah memang sudah ada. Okay? Tapi yang serius bermula menulis cerpen semula sebab kita sibuk dengan belajar, lepas tu kahwin, ada anak-anak. Saya serius semula bermula tahun 2015 dan publish ke majalah start 2017 lah, buat terbitkan bersama dengan kawan-kawan kan, buat surat terbit dan kemudian belajar jugalah untuk hantar kepada penerbit yang Fajar Paker tu bermula 2019. Untuk publish itu 2018 sudah kita mula hantar ke newspaper apa semua kan. Sebenarnya saya menulis tu banyak sampailah yang menyebabkan saya publish adalah kerana laptop saya hilang. Okay, jadi ada satu orang penulis tu kawan saya, dia cakap kenapa? Sayang kan laptop dah hilang, lepas tu kita simpan dalam PC saja, dah berpuluh-puluhan lah cerpen dalam tu hilang sejak dulu-dulu kan kita ada laptop. Lepas tu dari situlah saya terfikir, bila kawan saya kata kalau kau hantar ke publish barangkali dah kaya sekarang, dia kata macam tu lah. Dari situlah saya terus hantar. Lepas tu alhamdulillah yang menyebabkan saya terus menulis tu adalah kerana orang menerima tulisan itu dan diterbitkan dalam majalah apa semualah. Itu yang buatkan kita rasa bersemangat nak menulis. Untuk soalan kedua, saya nak tanya, macam mana Puan menjana idea untuk menulis novel dan cerpen ini? Terus terang saya katakan, semua yang saya tulis tu adalah benar. Okey, saya tak pandai nak macam, mungkin ada yang kita masukkan idea-idea yang contohlah kalau novel saya yang pertama tu adalah latar belakang dia adalah tentang Lahad Datu tu, yang pencerobohan Lahad Datu. Okey, jadi daripada situ saya kembangkan idea macam itulah Kemudian novel kedua saya tu apabila Nur Sajat pergi ke Mekah tu. Okey, yang LGBT kan. Yang itu yang terlahirnya novel Ternoda Sebuah Fitrah. Lepas tu novel saya yang ketiga ni insya-Allah tahun ini diterbitkan, berkisar tentang yang pembunuhan Lim Jong Un di KLIA tu. Jadi semua yang saya tulis sebenarnya memang berdasarkan kepada kisah sebenar. Cerpen saya pun macam tu. Cerpen saya banyak berkisar tentang masa lalu lah, pengalaman-pengalaman masa remaja, macam tu. Puisi pun saya rasa memang kita menggunakan diksi-diksi berdasar kepada alam tapi bertolak daripada pengalaman. Mungkinlah cara saya itu berbeza dengan orang lain sebab saya mengambil kisah benar dan adaptasi dalam keadaan dia jadi novel. Macam tu juga dengan cerpen. Soalan seterusnya, di manakah Puan meluangkan masa untuk menulis novel dan cerpen ni semua? Ada studio ke, macam bilik-bilik khas ke? Sebab saya kan cikgu, jadi saya masa free saya akan gunakan masa free saya tu sama ada dalam rumah, dalam bilik lah kan biasanya, sebab anak-anak pun masing-masing bilik. Jadi saya seorang diri di bilik, memang saya akan menulis, saya menggunakan gadget. Saya guna handphone, saya dalam gadget tu saya buka sendiri aplikasi WhatsApp tu yang ada saya seorang saja di dalamnya. Begitu juga dengan Telegram yang ada saya seorang saja di dalamnya. Bila kita nak menulis tu kan idea datang kita tak tahu bila, kita terus tulis. Biasanya sampai 1 jam, biasanya sampai 4 page atau 1000 patah perkataan. Tulis. Lepas itu bila ada masa luang, kita buka laptop, transfer di dalam Word lah, baru kita edit. Macam tu saja saya. Saya tak ada masa yang masa yang mesti macam tu. Cuma novel saya yang kedua tu saya ingat saya ikut ada satu orang penulis ni, saya tanya dia dah lama sampai berbelas dah novel dia. Jadi saya tanya macam mana, dia kata saya ambil dia punya nasihat lah. Masa tu saya baru terbitkan satu novel.
Lepas itu dia cakap satu hari 1K mesti buat. Jadi saya disiplinkan diri. Novel kedua saya buat dalam masa 3 bulan. Satu hari 1K. Maknanya malam saya buat. Malam mesti 1K. Tak kira lah berapa jam saya mesti habiskan, mesti 1K saya siap. Jadi dalam 3 bulan saya dapat 100,000 patah perkataan, terus saya hantar. Yang ternoda sebuah fitrah itulah. Memang kalau kita disiplin memang boleh. Tapi yang untuk novel ketiga ni saya tak disiplin. Sebab sibuk kan. Dengan sekolah, dengan PKP lagi. Dengan PDR lagi. Memang saya tak dapat concentrate macam yang novel kedua tu. Yang tahun lepas lah. Sebenarnya ni saya nak tanya, biasanya genre puan ni dikategorikan sebagai genre apa untuk novel ni? Adakah spesifik ataupun memang dah bercampur habis? Saya semua. Sebab dalam masa saya menulis cerpen novel ni, saya juga menulis sajak dan sajak-sajak saya tu memang biasa dihantar lah kepada newspaper kalau di Sabah dan juga Utusan Malaysia. Yang biasanya lah. Tapi tahun ini tak ada lagi. Saya tak hantar lagi sebab saya sibuk dengan novel ni nak siapkan tak sempat-sempat. Dan saya juga ada ikut kursus penulisan puisi tradisional macam syair, gurindam. Apa lagi yang terbaru ni saya buat? Saya ikut bukan kursus lah, maknanya saya ada kelas lah, ikut dengan kelas satu penerbit Tabir Alam tu. Saya join sebagai antara penulis lah dalam siri penerbitan Tabir Alam. Jadi di situ saya memang belajar banyak lah. Macam haiku yang moden. Kalau tradisional tu memang semua dia ajar lah. Soneta yang tradisional punya. Saya sukalah kelas itu sebabnya dia ajarkan dan kemudian hasil daripada yang kita buat bersama tu dia terbitkan, dibukukan. Itu saya suka. Jadi maknanya saya menulis semualah. Seterusnya, ada ke elemen, apa-apa elemen yang penting puan terapkan dalam penulisan novel puan? Macam ada sesuatu elemen yang penting mesti ada dalam novel puan tu? Saya rasa untuk yang insyaAllah yang ketiga lah kan tahun ini, memang satu trademark untuk saya adalah memang yang reality. Saya akan ambil satu kisah reality dan saya selit-selitkan di dalam tu. Memang akan ada. Jadi saya punya identiti lah macam tu. Pembaca-pembaca yang sudah pernah baca novel-novel saya tu pun mereka mengenali saya sebagai penulis yang bertolak daripada kisah benar. Terutama dalam Malaysia lah. Macam tu. Mana? Saya nak tanya kan? Okey. Daripada first memang sampai sekarang puan menggunakan syarikat penerbitan yang sama ataupun ada yang lain yang selain pada yang first tadi puan sebut tadi tu? Banyak syarikat penerbitan. Kalau macam novel saya Fajar Parker. Lepas itu kalau yang anekdot saya pernah terbitkan 2 anekdot bersama penulis lain dengan NAB publication. Kemudian penerbit Tabir Alam tadi itu banyak yang siri-siri cerpen dengan puisi-puisi ni banyak dengan Tabir Alam, penerbitan Tabir Alam. Kemudian yang Jom Sastra Malaysia. Kemudian yang Gaksa yang Indonesia punya. Saya pun terbitkan juga di sana untuk puisi dan juga cerpen lah, antologi cerpen. Yang Indonesia tu Gaksa tu dia Kesatuan Gabungan Penulis ASEAN tu. Itu saya ada banyak lah. Saya rasa saya ada terbaca juga yang tu. Yang Gaksa tu kan di situnya dia ambil daripada kita yang berkualiti, dia suruh hantar, lepas itu dia pilih dan ditakdirkan diterima pula kan. Alhamdulillah lah. Yang Gaksa tu saya baru tahun ini untuk 2 naskah, 1 puisi, 1 cerpen. Yang Gaksa tu lah. Pengalaman yang paling indah masa memang berada di universiti lah. Jangan sia-siakan pengalaman. Novel yang pertama memang latar belakang USM, Lahad Datu, Sabah, dikit-dikit Tawau, macam tu. Sebab saya memang background daripada USM. Jadi memang USM tu lah yang dia jadi dia punya latar tempat. Faham. Sebab pengalaman kita di sana banyak kan. Okey, pada pendapat puan lah kan, dengan adanya tokoh penulisan seperti puan dan rakan-rakan penulis yang lain, adakah penulisan kreatif ini dapat diteruskan dan memberi sumbangan yang besar dalam kesusadaraan negara pada masa hadapan? Ya, pada saya memang tumbuhnya penulis-penulis macam kami ni lah kan, yang boleh terbit sendiri kan, yang tak mengharapkan penerbit-penerbit besar, memang dia akan membantu
okey, memang membantu sastra di Malaysia lah, tapi sikap masyarakat yang tak suka membaca tu lah yang menyebabkan dia merundung Betul? balik. Lagi satu, penulis-penulis sekarang ni bila dia ada ilmu yang lebih sedikit, dia masukkan di dalam macam e-book kan. Jadi menyebabkan juga sebenarnya kalau dia tak kreatif kan, nak terbitkan dalam bentuk buku fizikal, itu juga merupakan satu ancaman sebenarnya. Sebab orang sekarang lebih suka baca novel dalam handphone kan. Betul? Jadi saingan daripada luar tu besar sebenarnya. Jadi memang penerbitan novel-novel ataupun karya sastra dalam bentuk yang pelbagai itu memang akan membantu perkembangan sastra Malaysia lah. Kita kena mendepani cabaran tu lah maksudnya. Mesti ada ilmu lah, maknanya kita bukannya boleh terbitkan dalam bentuk buku saja kan. Kita mesti juga boleh terbitkan dalam bentuk maya lah. E-book ke apa-apalah macam tu. Macam yang di Indonesia sekarang kan, dia orang memang banyak yang maya semua dalam bentuk maya dia punya novel-novel tu kan. Kalau tengok dalam Facebook ada je yang keluar kan, e-novel lah kan. Novel. Bahasa Indonesia lebih maju ke depan lah bab-bab macam ni. Saya banyak baca novel-novel Indonesia daripada handphone aja senang. Sebab senang nak bawa mana-mana, kita baca je. Itulah. Soalan terakhir pun untuk hari ni. Okay, Puan sebagai tokoh penulisan kreatif ni, Puan adakah kata-kata yang untuk membantu dan memberi semangat kepada generasi muda untuk terus meminati, membaca dan sebagainya? Okay, pada saya lah, untuk generasi muda ni, apa-apa pun dia kena membaca dulu. Nak menulis dia kena membaca. Macam Mr. Ahmad Syed kata, kalau kita nak buat tulis satu buku, kita kena membaca 100. Macam saya mengambil daripada isu semasa kan. Tapi dalam masa yang sama, vocabulary yang ada di dalam minda kita hasil daripada pembacaan itu sebenarnya yang lebih penting. Jadi untuk penulis-penulis muda, saya nasihatkan itu sajalah, kena banyak membaca. Saya pun kurang juga membaca sebenarnya. Satu bulan kadang-kadang 2 novel pun tak cukup. Macam saya sasarkan 2 novel satu bulan. Tapi ada waktunya kita pun terlepas kan. Jadi kepada penulis muda ataupun orang-orang muda, kena banyak membaca. Barulah kita boleh menjadi penulis yang baik sebenarnya. Sikit nak tanya juga, Puan ada idola apa? Seorang idola tak masa kecil-kecil, masa menulis tu? Idola saya memang Ramli Awang Mursyid. Semua buku saya ada. Ramli Awang Mursyid punya tulisan menjadi idola saya. Memang saya sangat dipengaruhi oleh dia. Ramli Awang Mursyid tu. Wow. Lepas tu Khadijah Hashim. Masa sekolah dulu, saya suka Khadijah Hashim punya novel. Tapi bila dah keluar ni, saya beli novel sendiri, memang Ramli Awang Mursyid lah saya suka. Saya rasanya saya boleh tulis semua yang saya nak lah dan yang orang tawarkan. Saya tulis juga cerita kanak-kanak. Yang di BP saya tulis cerita kanak-kanak. Lepas tu saya tulis juga yang Panglima Nyamuk. Apa tajuk dia? 2017. Keluar dalam majalah Asuh. Majalah Asuh memang kanak-kanak kan? Hikayat Panglima Nyamuk. Itu memang fiction betul lah. Saya tulis itu untuk kanak-kanak ada, seram ada, cinta ada. Apa lagi ya? Patriotik pun ada saya tulis. Yang cerpen-cerpen lah. Kalau ada tawaran kan untuk buat novel, saya akan tanya dulu lah dulu masa sebelum saya tulis novel, saya akan tanya dulu dia nak tema apa. Kalau saya rasa saya boleh, memang saya tulis saja. Macam tu. Maknanya kalau kita nak, macam kita minat dah kan, kita akan cari bahan tau. Dan saya rasa Google itu yang paling penting. Sebab kalau kita nak menulis, kita mesti tahu, macam kalau saya memang berasaskan kepada kisah benar kan, saya mesti nak tahu. Contohnya kalau Kim Jong-un tu kan, dia meninggal tu pasal apa, siapa yang dalang dia kan. Sebelum dia ke Malaysia tu dia di mana, memang saya Google, memang saya banyak research. Jadi novel tu memang banyak research sebenarnya kalau kita nak jadi penulis. Kena banyak membaca dulu lah. Kita kena banyak menyelidik lah orang kata, ambil tahu. Tanya, Puan kan penerbitan pertama Fajar Pagar tu kan. Saya nak tahu macam mana Puan mencapai nak berhubung mereka pada pertama kali Puan nak bekerjasama dengan mereka tu. Sebelum saya hantar kepada Fajar Pagar, sebenarnya lah novel saya yang pertama tu dah 5 tahun siap. Tapi saya hantar kepada 3
penerbit mereka tak ada respon. Yang ada respon satu saja, masa tu masih ada lagi Jemari Seni. Jemari Seni, dia bagi tahu, dia respon dia negatif lah. Dia kata mereka tidak dapat menerima manuskrip saya itu kerana dia kata tidak memenuhi mereka punya kriteria penerbitan. Mungkin gaya bahasa saya ke atau jalan cerita. Sebab Jemari Seni dia Islamik sikit. Okey, jadi saya tak kecewa lah sebab saya ada kawan ramai penulis. Saya masuk grup Mari Menulis dulu tahu dalam FB. Jadi penulis-penulis inilah yang bagi cadangan macam tu kan. Bagi kuat semangat. Lepas itu saya kata okey. Lepas tu saya hantar kepada penerbitan Karya Seni. Karya Seni langsung tak respon apa-apa. Jadi yang ketiga ni saya join satu grup tulis hingga jadi duit. Okay, tulis hingga jadi duit tu dipelopori oleh Mona Lita Mansur. Dia ni lah yang sampai terbitnya 2 anekdot Ca'a dengan apa lagi tu ya? Ada 2 anekdot lah di bawah Mona Lita Mansur ni. Jadi di dalam situ saya ada berjumpa 10 orang penulis lagi. Daripada 10 orang penulis ni, dia telah terbitkan satu melalui Fajar Paker. Nama dia orang Kedah. Faiza. Jadi dia beritahu Kak, dia kata, kalau kakak punya novel tu dah siap, cuba hantar ke Fajar Paker. Jadi saya ni kan pernah kecewa 2 kali kan. Jadi saya hantar aja lah ke Fajar Paker. Saya tak sangka seminggu selepas tu Fajar Paker kata diterima novel saya tu terbitkan. Memang saya happy sangat tahun 2019 tu. Bayangkanlah daripada 2017, 2018 kan, novel saya yang sudah 5 tahun sudah siap itu, macam saya rasa macam nak bakul sampahkan saja. Tapi memandangkan saya rasa memang kawan-kawan memainkan. Jadi kawan saya itulah yang kadangkan better hantar. Dia kata hantar saja. Saya hantar dan Fajar Paker terima. Seterusnya lah. Jadi saya daripada pengalaman itu, saya terus beli novel Fajar Paker semua. Saya baca, saya tengok macam mana jalan cerita yang Fajar Paker suka. Maka saya pun tulislah. Yang kedua dan yang ketiga lebih kurang macam tu. Fajar Paker dia akan respon kurang daripada seminggu. Dia kata dia akan bagi macam ni, kita hantar manuskrip itu dalam masa 3 hingga seminggu dia akan respon, dia akan bagi tahu masa itu yang novel pertama saya dia kata bagi 3 bulan untuk penilaian. Selepas 3 bulan penilaian, mereka pun email kita balik bagi tahu bahawa manuskrip itu diterima untuk diterbitkan. Bulan berapa? Macam itulah dia bagi tahu. Masa tu bulan dia beritahu saya hantar bulan 7 2019, bulan 7 ke bulan 6 macam itulah. Bulan 9 dia beritahu dia akan terbitkan novel itu dan bulan 10 novel itu terbit. Yang hingga nafas yang terakhir tu lah. Macam tu juga yang novel kedua tu Ternoda Sebuah Fitra, dia bagi 6 bulan. Macam tu juga prosesnya sama. Kita hantar manuskrip email kepada dia. Kemudian dia bagi tahu respon kita punya email tu dia kata bagi penilaian untuk 6 bulan pula yang kedua tu. Lepas itu diterima. Macam biasa juga lah. Tunggu je lah royalty masuk. Macam tu. Seronok bila royalty tu masuk. Okey Puan, satu sebelum kami habiskan perbincangan ni, satu soalan lagi last. Ni betul last. Okey saya nak tanya, adakah Puan terdetik di hati untuk menulis novel yang Puan ingin diadaptasi pada drama atau filem? Mestilah. Novel saya yang pertama tu hingga nafas yang terakhir tu dia pitching di RTM hari tu. Tapi saya rasa tak percayalah. Okey, dia hantar ke RTM dan dia suruh saya explain macam mana perjalanan cerita itu. Mungkin dia kata kalau diterima dia akan masuk dalam TV1 ataupun TV OK TV. Okey, tapi saya rasa sebab itu bulan 3, bulan Mac 2000 tahun 2000. Maknanya bila setahun dia tak respon apa-apa, maknanya kita punya proposal itu ditolak. Itu penerbit sangat bagus lah pada saya. Penerbit Fajar Paker sangat bagus. Dia hantar proposal itu tapi dia minta bantuan penulis untuk explain kepada TV yang kita nak hantar tu lah. Macam tu. Memang semua penulis akan ada cita-cita itu. Kan siapa yang tak mahu kan? Tapi saya buat masa ni memang tidak ada lagi rezeki lah ke arah itu. Tapi memang saya kalau dapat memang kita nak lah. Okeylah Puan, terima kasih sebab sudi meluangkan masa dengan kami berdua. Terima kasih juga pilih saya lah. Saya ni bukan ada apa-apa, cuma biasa-biasa saja.
Okeylah, kalau tak ada apa-apa lagi, terima kasih banyak-banyak sebab pilih saya untuk kamu interview untuk apa? Kursus warisan apa tu? Lupa dah. Kursus ni Asas Studio. Asas Tapi Studio. untuk mengajar warisan. Okey, terima kasih Tak ada apa kan? Bye-bye. Bye. Okey.